أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih lagi diberikan nikmat kehidupan yang cukup baik, dan yang paling kita dapat nikmati adalah nikmat untuk kita melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat lagi bersama-sama dalam majlis ilmu, yang mana malam ini kita akan menyambung kuliah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Mudah-mudahan Allah SWT memilih kita di kalangan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan dan dicampakkan hidayah ke dalam hati-hati kita semua, insya-Allah. Jadi adik-adik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita menyambung kuliah tafsir sampai ayat ke 49 sebelum ini, dan kita masuk pada ayat ke 50 ya. Ayat ke 49 adalah fasa permulaan yang Allah Ta'ala perincikan apakah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada golongan Bani Israel berdasarkan firman Allah Ta'ala pada ayat ke 47. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai anak cucu Israel, wahai anak cucu yakni Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku kurniakan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah memberikan kelebihan kepada kamu lebih daripada kaum-kaum yang lain dalam alam ini. Anni faddaltukum, aku telah memberikan fadilat, aku telah melebihkan kamu beberapa nikmat mengatasi kaum-kaum yang lain. Apakah nikmat itu? Ayat ke-49 perincian nikmat itu. Ayat ke-49 kita dah baca sebelum ini. Nikmat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Bani Israel ini daripada cengkaman Firaun, iaitu siksaan yang Firaun kenakan kepada golongan Bani Israel sekian lama ialah dengan dikenakan hukuman sembelih anak lelaki mereka hidup-hidup, dan mereka membiarkan anak perempuan dilahirkan dalam keadaan hidup, menyembelih anak lelaki yang lahir di kalangan Bani Israel sebab kerana mimpi Firaun, mimpi Firaun yang ditakwilkan oleh dia punya pawang-pawang dia, bomoh-bomoh dia, mengatakan bahawasanya akan datang seorang lelaki yang lahir di kalangan Bani Israel yang akan mengancam kerajaan kamu. Sebenarnya ramalan dia ini adalah betul, kerana kita dah sebut, kerana bomoh-bomoh dan pawang pada zaman dahulu mereka ni memohon perlindungan, memohon dia punya khadam mereka di kalangan jin untuk mencuri ilmu-ilmu gaib.
yang datang daripada langit. Dan jin ni pada zaman dahulu mereka boleh mencuri rahsia-rahsia di langit, ya. Dia dengar perbualan para malaikat, ya. Jadi mereka tahu bahawasanya akan dibangkitkan seorang nabi dan rasul tak lama lagi di kalangan Bani Israel. Lalu mereka telah menyampaikan kepada tuannya, dan tuannya adalah bomo Firaun, dan mereka telah memberikan ramalan itu kepada Firaun. Memang terbukti benar, ya. Ramalannya itu bukanlah kita nak membenarkan ramalan bomo, tapi nak katakan kat sini ada kalanya benar kerana mereka mencuri rahsia daripada langit. Tapi bila dilahirkan Nabi Muhammad SAW, maka pintu-pintu langit telah ditutup. Jadi jin-jin, syaitan-syaitan tidak boleh lagi mencuri rahsia di langit. Sebab itu mereka melakukan 1000 pendustaan pada ketua-ketua atau tuan-tuan mereka, dan berlakulah ramalan-ramalan yang pelik yang tidak benar, ya. Itu sejarah bagaimana di langit ada mempunyai rahsia-rahsia, yang melalui perbualan para malaikat. Jadi ramalan itu betul, dan memang benar lahirnya seorang nabi dan rasul di kalangan Bani Israel, iaitu Nabi Musa AS. Dan kita baca dalam sirah, atau kita baca dalam kisah atau Qasasul Anbiya, menceritakan bahawasanya Nabi Musa AS dilahirkan dalam keadaan Allah Ta'ala lindungnya, ya. Ibunya telah melahirkannya dengan selamat dan mengalirkan anaknya itu di sungai. Dan akhirnya isteri Firaun sendiri yang telah membawa balik, yang telah menjumpai Nabi Musa yang masih bayi itu masuk ke dalam istananya. Jadi Firaun ni dia merancang untuk menidakkan kedatangan seorang yang boleh mengancam kerajaannya. Tapi itulah difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang jahat, orang-orang munafikin, musuh-musuh Allah sentiasa merancang satu perancangan, tetapi perancangan Allah lebih baik. Jadi Allah SWT menjanjikan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dia akan jadi. Masya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang telah terjadi adalah kehendak Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki, dia tidak akan berlaku. Itu wajib kita imani, qadar dan qadar Allah Ta'ala. Jadi bila Nabi Musa AS dibesarkan dalam istana Firaun sendiri, itulah kita tidak boleh nafikan tentang apabila Allah Ta'ala berkehendak, ia tetap akan terjadi. Walaupun dikatakan seorang penguasa itu sangat hebat ataupun hartanya mewah sekalipun, tapi dia tidak boleh menandingi kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ingatkan ni kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi di Madinah. Sebab ayat ni turun ketika mana di Madinah, ayat Madaniyah yang diturunkan di Madinah, fasa hijrah. Dan di kalangan komuniti Madinah itu ramai orang-orang Yahudi. Mereka ni melampau. Mereka tidak mahu membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan nabi-nabi ini adalah di kalangan mereka sahaja dan tidak ada di kalangan orang Arab. Mereka telah menyembunyikan apa yang terkandung dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang membenarkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Ta'ala tempelak. Allah Ta'ala kata, kenapa kamu nak nafikan nikmat-nikmat yang aku berikan? Kamu pun dulu aku bagi nikmat kamu. Kenapa kamu cemburu? Aku telah lebihkan kamu daripada kaum-kaum yang lain sebelum tu. Bahkan kaum Nabi Muhammad pun tak dapat nikmat macam ni. Iaitu pertamanya Allah Ta'ala sebut Allah menyelamatkan mereka daripada raja yang sangat-sangat zalim dan bengis, Firaun. Yahudi Bani Israel ketika mana zaman Nabi Musa, mereka ni telah hampir semua kepercayaan mereka ni telah menganggap Firaun ni adalah Tuhan, sebab Firaun ni raja yang Allah Ta'ala berikan kepada Firaun ni istidraj. Nampak macam nikmat tapi di istidraj, yang Allah Ta'ala tak beri dia ujian sakit sekalipun.
Allah tak berikan dia ujian dia susah, dia kena musibah sekalipun. Sebab itu kita kena muhasabah diri kita. Kadang-kadang kita dapat nikmat ni, takut-takutnya Allah Ta'ala uji kita ni. Nikmat demi nikmat, nikmat demi nikmat, takut-takut bukan kerana kita ni orang soleh, tapi takut-takut kita ni banyak buat maksiat. Allah Ta'ala nak beri istidraj, diberi kita satu perkara yang kita takkan sedar-sedar, sehingga kita dibuai dengan nikmat. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami membiarkan sifat taghut mereka itu, dan mereka terumbang-ambing dengan sifat syirik mereka itu, dan mereka tidak sedar dan mereka dalam nikmat, tetapi Allah Ta'ala murka kepada mereka. Jadi tak semestinya benda terjadi menyebabkan Allah redha. Boleh terjadi tapi kadang-kadang Allah tak redha. Itu kita kena belajar bab akidah lah. Tak semesti sesuatu kejadian itu terlaksana kerana Allah redha. Ada kalanya Allah tidak redha. Jadi kita muhasabah diri kita balik. Jadi ayat ini Allah Ta'ala nak bagi satu peringatan kepada Fir'aun, kepada Bani Israel ini. Kamu dulu dalam keadaan ketakutan, anak-anak kamu dibunuh, tapi aku telah keluarkan kamu daripada mara bahaya itu. Selamatkan kamu daripada siksaan yang berat itu. Tuan-tuan tahulah kan, adik-adik, kita tak dapat rasa bagaimana orang yang telah ditipu siksa tiba-tiba lepas daripada siksaan. Dia tengok contoh orang yang menjalani hukuman-hukuman berat di penjara. Kadang-kadang ada berlaku keringanan dalam hukuman. Ada kalanya dikenakan hukuman bunuh tetapi diberikan pengampunan. Bayangkan adik-adik, orang yang telah diberikan hukuman yang berat tiba-tiba diberikan pengampunan. Bagaimanakah hatinya? Tenang, Masya Allah. Dia akan rasa begitu menghargai nikmat itu. Tapi tidak pada Bani Israel. Dia telah dapat nikmat itu, tetapi mereka tidak mengenang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Zalika wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Ini adalah ujian buat kamu, ujian buat Tuhan kamu yang Maha Agung. Ujian ini menyebabkan kamu patut sedar diri. Orang yang biasa susah, payah, diuji dengan ujian berat, dia akan sedar diri dia. Contohnya orang yang pernah melalui kemiskinan, apabila dia diberi nikmat, kesenangan oleh Allah Ta'ala, bila dia tengok orang miskin, dia teringat zaman dia lampau, aku dulu miskin, dia teringat. Jadi benda ni akan muhasabah diri kita. Quran pun begitu. Kalau kita melampau, Allah Ta'ala bagi ayat-ayat pujukan. Kamu dahulu senang, aku bagi kau macam-macam, kau tak ingatkan nikmat aku. Jadi bila kita baca Quran, kita tadabbur. Contohnya dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala sebut, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah nikmat? Nikmat apa lagi yang kamu nak dustakan, wahai manusia dan jin? Dan Allah Ta'ala sebut satu-satu nikmat. Selang ayat tu Allah Ta'ala sebutkan nikmat, supaya hati kita terhentak, tersentak dekat situ. Kalau kita tak dapat tadabbur, amatlah rugi. Sebab dalam satu riwayat hadis dari seorang sahabat kongsi pada WhatsApp, hadis riwayat Tirmizi, ketika mana turun ayat surah Ar-Rahman ni, Nabi bacakan kepada para sahabat. Lalu selepas Nabi baca, para sahabat diam. Lalu Nabi SAW kata, kamu tidak memberi respon kepada aku seperti mana kaum jin memberi respon kepada kamu. Mereka lebih baik dalam memberi respon kepada kamu. Kerana aku apabila menyampaikan ayat-ayat surah Ar-Rahman ni pada golongan para jin. Sebab Nabi ada juga masa Nabi berdakwah kepada para jin. Ini khususiat pada Nabi ya. Kita ni kalau ada peluang, adalah. Tak adalah. Sebab kita tidak ditaklifkan untuk jin. Nabi diutuskan untuk jin. Jadi kita jagalah keluarga kita, jagalah rakan-rakan kita. Tak payah nak bersahabat dengan jin sebab mereka akan dengan dunia mereka, kita dengan dunia kita. Kita banyak lagi orang yang kita tak dapat dakwah. Jangan berangan-angan nak berdakwah dengan jin
Melainkan kalau ada kesempatan lah. Kalau ada orang kena rasuk ke, ada kesempatan yang kita boleh dakwah. Tapi nak mencari-cari ni, nak pergi ke Gunung Ganang, nak pergi betapa cari jin nak dakwah, tak payah. Sebab banyak lagi manusia yang kita tak habis nak dakwah. Ambil kerja yang mudah, yang kita ditaklifkan. Jangan kita payah-payah. Sebab sekarang ni adik-adik, orang sekarang ni banyak nak kerja apa? Nak kerja famous. Kadang-kadang buat YouTube kan, buat apa live yang pelik-pelik. Pergi mandi air terjun tengah-tengah malam buat live supaya nak tengok view. Kadang pelik juga tu, tengok sampai 7-8 ribu view. Tengok pukul 1 pagi 7-8 ribu view apa je nak dapat view, padahal tak ada apa-apa pun. Dia nak buat benda-benda pelik, tak cari hantu, nak cari pontianak lah apa-apa. Ini pelik. Jadi khususnya ni pada Nabi. Nabi kata, aku pergi berdakwah dengan jin, aku sampaikan surah Ar-Rahman sampai ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apakah yang kamu, apakah lagi kamu nak dustakan? Lalu mereka respon, demi Allah, kami tidak akan mendustakan nikmatmu wahai Tuhan. Bagi engkau lah segala pujian ya Allah. Jin respon tu. Jadi Nabi kata dengan para sahabat, jin lagi baik daripada kamu. Sebab respon. Bila Quran tanya, dia respon terus. Jadi kita pun nak kena macam tu. Bila kita baca Quran, kan? Bila Quran Allah Ta'ala beri satu persoalan, kita berhenti sekejap. Janganlah contohnya, janganlah kamu minum arak ke, ada ayat-ayat Quran tu. Lalu kita berhenti kejap, ya Allah, aku tak akan buat macam ni ya Allah. Kita respon balik. Kan? Sebab Quran tu dia macam dialog dengan kita. Allah berkata-kata dengan kita. Allah berfirman ni kepada kita. Jadi kita kena respon. Respon tu antara yang Nabi suka. Sebab tu Nabi SAW tidak melalui satu ayat. Kalau cerita tentang rahmat, Nabi akan berhenti, Nabi akan mohon rahmat. Bila lalu ayat tentang azab, biasanya dalam solat Nabi akan berhenti, Nabi akan mohon perlindungan daripada azab. Mana respon? Agama ni mengajar kita respon. Jangan kita kalau ada masalah, kita lari pada masalah, respon. Kalau kita ada perlukan untuk menjawab, kita jawab. Kita kena respon. Orang Islam ni dia ajar untuk respon. Jadi Nabi cakap dengan para sahabat, para jin tu pun respon. Bila Allah Ta'ala sebut tentang nikmat apakah yang kamu nak dustakan lagi, dia kata, demi Allah, kami tidak akan dustakan nikmat kamu ya Allah. Sebab itu saya kongsikan tadi, seorang sahabat cerita bila pengalaman ustaz-ustaznya ada ruqyah para pesakit yang dimasuki jin, dirasuk oleh jin, kan? Ada setengah kes tu kalau dia ruqyah sampai dia menangis. Cerita tentang ayat ruqyah, cerita tentang ayat neraka, dia menangis. Sebab apa? Jin ni dia punya hati dia lebih sensitif berbanding manusia. Dia cerita ayat tentang azab, dia boleh menangis. Manusia tak menangis, kan? Baca tak menangis kan? Susah, kita ni keras hati dia. Tapi golongan para jin dia boleh menangis. Dia boleh takutkan. Cukup. Ada kata, yelah aku keluar. Jangan baca lagi, panas. Maksudnya dia takutkan ayat-ayat Allah tu. Maksudnya ayat-ayat Allah itu mengancam. Dia sangat respon kepada Al-Quran. Itu patut kita pelajari. Kita sebagai manusia, jangan kita tengok benda yang tak baik, benda yang baik kita ambil. Benda yang baik kita ambil. Sebab itu dalam Quran bila bicarakan tentang syaitan, jangan kita ingat syaitan ni di kalangan jin ni. Allah Ta'ala kategorikan syaitan ni orang yang buat perangai buruk, yang perangai yang Allah Ta'ala tak suka. Asyayatina minal insi wal jin. Allah Ta'ala dahulukan manusia daripada jin. Syaitan di kalangan manusia dan jin. Allah sebut manusia dulu. Sebab apa? Sebab manusia ni kalau dia jahat, ada kalanya sampai melampau, lebih lagi daripada jin. Mana ada jin mengaku diri Tuhan? Firaun pernah mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Berapa banyak ajaran-ajaran sesat macam cendawan tumbuh, kan? Yang mengaku diri Nabi, mengaku diri Tuhan, macam-macam, tak nak sembahyang, tak nak apa. Jadi ini perlu kita muhasabah.
Adik-adik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi ini adalah bala ujian daripada Tuhan kamu. Memang dunia ni ujian. Dia bukan tempat untuk kita rehat, tapi tempat kita diuji. Kita dah sebut sebelum ni bahawasanya nilai masa di sisi kita dengan Allah tak sama. Dalam Quran tersebut, satu hari di sisi Allah bersamaan 1000 tahun mengikut perkiraan kamu. Al-fasanatin mimma ta'udun. Maknanya 1000 tahun kita di sisi Allah baru satu hari. Mana ada orang umur dia 1000 tahun? Tak ada. Purata umur umatku, kata Nabi, antara 60 ke 70 tahun. Kan? Kalau kita umur 70 tahun, kalau lah panjang sikit lah 80 tahun, sebenarnya kalau congak-congak, sebenarnya hanya 2 jam di sisi Allah Ta'ala. Betul-betul macam orang masuk peksa. Kalau umur 83 tahun, 84 tahun, betul-betul dia masanya 2 jam di sisi Allah. Cubalah kira, satu hari di sisi Allah 1000 tahun di sisi kita. Kalau 80 tahun manusia di sisi Allah hanyalah tak sampai satu hari pun, 2 jam. Macam orang masuk peksa. Betul tak Allah tak sebut hidup kat dunia ni ujian sebenarnya. Masa akan berlalu sebentar saja. Sebab itu jangan sia-siakan masa remaja kita, masa kita jadi mahasiswa. Jangan sia-siakan walaupun sedetik. Ambillah mutiara yang ada, di mana kita boleh buat ia sebagai lubuk pahala. Aku duduk kat UTM ni, aku kena kumpul pahala. Macam mana aku boleh kumpul pahala? Ini masjid Sergam Minda. Kenapa aku tak boleh datang ke masjid? Sedangkan nikmat yang Allah Ta'ala beri aku banyak. 24 jam semuanya nikmat. Takkan aku tak boleh luang masa hanya lebih kurang 2 jam ataupun sejam lebih untuk pergi ke masjid 5 waktu? Tak sampai sejam. Sembahyang pun 10 minit 5 waktu 50 minit. Katalah zikir 1 jam. 1 jam ni 24 jam kita duduk di masjid. Takkan tak boleh? Kan? Yang ni dapatlah bonus sikit. Adik-adik dapat pergi tengah kuliah. Ini antara nikmat yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan kebersamaan adik-adik ini duduk dalam majlis-majlis ilmu. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang muhsin, orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Allah tidak akan sia-siakan. Allah akan beri keberkatan dalam hidup dia. Allah Ta'ala akan berikan rezeki yang melimpah ruah sebab kebaikan yang dia lakukan. Sebab itu kita kena bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dengan hati, perasaan, lubuk hati kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya firman Allah Ta'ala pada ayat ke-50, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz faraqna bikumul bahra wa fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedangkan kamu sendiri menyaksikan. Wa iz faraqna bikumul bahr, ketika kami belah laut untuk kamu. Kenapa untuk kamu? Sedangkan ayat ini turun dalam konteks Yahudi di Madinah. Cerita ini berlaku pada zaman Nabi Musa. Kenapa Allah tak gunakan kalimah mereka? Kalau kita tengok psikologi, kan? Psikologi, kalau kita cakap guna kata ganti diri yang pertama tu lebih baik daripada kata ganti diri yang ketiga. Kata ganti diri yang pertama tu lebih membekas dalam hati daripada guna mereka. Ini gaya ataupun metodologi dalam Quran. Allah Ta'ala menggunakan bahasa-bahasa yang begitu menusuk ke dalam hati. Sebab apa? Orang Yahudi Bani Israel ini, mereka ni sifat asabiah mereka kuat. Sifat mengangkat bangsa tu cukup kuat.
Sikit-sikit mereka mengagungkan bangsa mereka, nenek moyang mereka. Jadi Allah Ta'ala bila berfirman, Allah Ta'ala menggunakan konteks puak kamu. Allah Ta'ala tidak kata mereka. Kalau mereka ni jauh, oh mereka jauh. Bila kata kamu menunjukkan sebenarnya datuk nenek moyang kamu. Tapi Allah nak beritahu tentang nikmat ini ada kepada bangsa kamu. Sebab itu Allah Ta'ala menggunakan kalimah kum. Kami membelah laut untuk kamu. Kalau tak adalah datuk nenek moyang kamu, kamu pun tak lahir. Andai kata semua 70,000 dikatakan kaum Bani Israel yang telah terselamat daripada Fir'aun itu, ketika mana peristiwa laut terbelah itu, jumlah kaum Bani Israel ketika itu jumlahnya 70,000 orang. Ramai kan? Ramai. Jadi kalau semua tu mati, kamu pun tak ada. Jadi Allah Ta'ala menggunakan kamu. Kami yang selamat yang kamu. Nenek moyang kamu menunjukkan kamu juga. Sebab kalau mereka tak ada, kamu pun tak ada. Dengan kami melakukan satu keajaiban yang mana tak boleh difikirkan dengan logik akal manusia. Bagaimana laut yang terbentang luas itu boleh terbelah dua dan menjadi dinding yang sangat tinggi, saling tidak bercampur antara air itu. Lalu ada satu jalan yang kering. Sampai hari kata kering, sebab kalau jalan itu berlecak, lumpur pun nanti orang-orang Bani Israel pun jalan pun lambat. Jadi jalan tu kering. Satu mukjizat. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Musa, campakkan tangan kamu, campakkan tongkat kamu, lalu laut itu terbelah dua. Ya, kalau ada rezeki, adik-adik dapat pergi ziarah tempat-tempat di luar negara ni, pergilah tempat-tempat bumi Anbiya. Bumi Anbiya ni tempat-tempat yang paling afdal kita pergi. Sebab Allah Ta'ala sebut, qul siru fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, berjalanlah atas bumi dan lihatlah bagaimana aku perlakukan kaum dahulu. Bagaimana aku perlakukan kaum dahulu. Untuk kamu ni ambil peringatan. Allah suruh jalan. Pergi tengok Mesir, pergi tengok mumia Fir'aun. Allah Ta'ala kekalkan jasad dia. Allah kata jalan, pergi tengok. Itu sebenarnya objektif pelancongan. Objektif pelancongan ni, orang kata ada pelancongan Islam lah. Pelancongan ni sebenarnya ibadat juga. Dia bukan benda harus, dia benda ibadat. Kita pergi mana-mana pelancongan pun, tempat-tempat menarik, kita puji Allah, kita ingat kebesaran Allah, dapat pahala. Pelancong pun dapat pahala. Tambah lagi pergi tempat-tempat Allah Ta'ala sebut tempat-tempat yang aku telah pelakukan kaum-kaum terdahulu, yang ada kesan sampai hari ini. Kamu pergi tengok. Manusia paling jahat yang mengaku dirinya Tuhan, yang rasa sampai ada doktrin mengatakan Fir'aun itu memang Tuhan, sebab dia tak pernah sakit pun, demam pun tak pernah. Ya, kamu tengok aku perlakukan dia macam mana. Dan memang ada ayat Quran yang mengatakan kami kekalkan jasad Fir'aun sampai akhir zaman untuk beri peringatan kepada golongan-golongan kemudian. Ini satu pelajaran yang perlu kita ambil. Setinggi mana kedudukan kita sekalipun, pangkat mana sekalipun kita ni, akhirnya kita tak ke mana. Semua kita akan dihambat dengan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ainal mafar, Allah sebut dalam surah Al-Qiyamah. Hei manusia, kamu nak lari mana ni? Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Kepada Tuhan kamu lah kamu akan dihambat. Itu yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika mana Nabi Musa dan kaum Bani Israel memang diambang kematian, habislah Fir'aun dengan tentera-tentera dia, ramai beribu-ribu orang tu, dikatakan ratus ribu.
Mereka kejar Nabi Musa dengan puak Bani Israel. Mereka kata, ini habislah, kami dah mati lah. Tapi Nabi Musa yakin dengan pertolongan Allah Ta'ala. Nabi Musa dapat wahyu untuk mencampakkan tongkatnya. Tiba-tiba laut terbelah dua. Terkejut lah. Terkejut kan? Kita tak nampak, tapi kita baca Quran, sepatutnya kita kena ada visual tu, bayangan. Adik-adik pernah tengok filem apa, Muhammad Saleh ni, Hollywood ni buat banyak cerita-cerita ni. Cerita Nabi Musa kan, ketika mana terbelah dua laut kan. Kita tengok filem pun, ya, memanglah orang Islam dia tak boleh berlakon ada watak Nabi diperlihatkan wajah. Tapi ni orang Mak Saleh, dia bukan ada iman pun, dia buat cerita-cerita tu. Kita nak tengok pedoman, sebagai pedoman bagaimana laut terbelah. Kita takkan boleh buat macam mana sebiji yang mana Allah Ta'ala sebut real laut terbelah. Satu benda yang menakjubkan. Pernah berlaku dekat dengan tempat kita ni, peristiwa tsunami besar-besaran berlaku kan di Aceh, sehingga lebih 80,000 orang terkorban. Pernah lihat satu cerita-cerita yang agak ganjil dan pelik, tapi benar-benar berlaku, yang mana ombak-ombak tsunami yang tinggi ni boleh menghancurkan semua benda. Bahkan hotel-hotel yang kukuh, konkritnya semua hancur. Tapi ada masjid yang dibina dengan papan tidak hancur. Sampai sekarang dijadikan peringatan oleh orang-orang Aceh. Masjid apa tu kat Aceh, tak hancur. Apa lagi yang kita nak pengajaran sini? Allah tidak hancurkan rumah dia, tapi dia hancurkan hotel-hotel, tempat-tempat hiburan dia hancurkan. Kalau pergi sampai sekarang, kalau adik-adik pergi melancong di Aceh, orang-orang Aceh kalau cerita balik benda-benda ni menangis-nangis. Nak ceritakan ini betul-betul pelajaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kami, sehingga sekarang dengan rahmat Allah Ta'ala di negeri Aceh itu antara tempat yang begitu menjaga undang-undang syariah, sehingga ada polis yang ditugaskan untuk menjaga hal-hal sosial, supaya perkara-perkara yang tidak menutup aurat, perkara-perkara yang tidak menutup aurat ni tidak berlaku. Kalau orang tak tutup aurat pakai baju ketat kena saman. Kita ni mana ada orang tu pakai baju ketat ke kan, tak pakai tudung ke, mana ada kena saman? Tak ada. Tapi dekat sana dah ada. Hikmah daripada balak yang Allah Ta'ala beri. Balak ni Allah Ta'ala beri, sebenarnya Allah Ta'ala sayang kita. Dia nak kita sedar je kan? Dia nak kita sedar je. Kadang-kadang kita kena uji kan, lagi Allah Ta'ala beri ujian, lagi beri ujian. Sebenarnya dia nak kukuhkan hati kita. Engkau ni sedih bila dunia lari pada engkau. Bila engkau nak sedih, kau nak menghadap Tuhan kau, aku uji lagi 3-4 kali uji lagi. Akhirnya kita menghadap Allah, ya Allah tolonglah aku. Itu yang Allah nak. Banyak kau menangis kerana manusia kau ni, banyak kerana dunia kau ni. Akhirnya kau kembali pada aku. Betul Allah kata, la'allahum yatadarra'un. Kami berikan keberitaan, kesedihan, kesengsaraan pada umat-umat sebelum ini. La'allahum yatadarra'un. Tidaklah kami buat begitu, melainkan kami nak mereka tunduk patuh balik pada kami. Bila dia tunduk patuh, jadilah objektif diberikan satu musibah. Sama lah kita adik-adik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh jadi kita ni jadi orang yang mungkin dah banyak berhijrah kerana ujian yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita. Betul? Kadang-kadang betul. Ada orang tak pernah pergi umrah kan, mana-mana tempat semua pernah pergi kan, tapi sebab diuji harta dia, tiba-tiba dia insaf pergi umrah. Ada orang tak pernah mendirikan solat, tapi disebabkan Allah uji dengan kemalangan jalan raya, tiba-tiba dia insaf, datang rajin jadi jemaah di masjid dan surau. Kerana ujian itu ada hikmah di sebaliknya. Boleh jadi masa kita kena tu kita tak boleh terima, tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak berikan kebaikan di sebalik ujian itu. Jadi Allah berikan ujian kepada mereka ni. Dan Allah Ta'ala beri nikmat, fa'anjainakum, kami selamatkan kamu daripada Fir'aun, daripada tenggelam dalam laut. Kami belahkan laut itu
wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun dan tentera-tenteranya, wa antum tanzurun. Ini satu nikmat. Ini satu nikmat juga Allah bagi. Kita kadang-kadang orang yang paling kita benci, kan? Orang yang paling kita bencilah. Ni benci bukan benci sebab dunia ni. Benci sebab benci dengan perangai atau akhlak ni. Nabi ajar kita tak boleh memulaukan manusia ni kerana dunia melainkan kerana akhirat. Tak boleh. Tak boleh seorang bermasam dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Tidak halal. Nabi kata tidak halal bermasam dengan saudaranya. Kalau tak nak kawan pun jangan lebih 3 hari. Ya? Tapi ada juga kisah Nabi SAW bermasam muka dengan sahabatnya sampai 50 hari Nabi boikot sebab tak pergi perang Tabuk. Jadi dalil ini menunjukkan bahawasanya kita boikot orang-orang yang ingkar kerana akhirat, tak apa. Contohnya, kita tak kawal dengan satu orang tu. Kalau kita rapat dengan dia, macam-macam dosa kita dapat. Contohnya ni suka mengumpat, cerita pasal buruk orang lain, suka jaja orang lain. Jadi kalau kita duduk rapat dengan dia, kita banyak dengar keburukan. Jadi kita boikot, kita tak mau rapat selagi mana dia tidak berubah. Ada yang kata kalau kamu pergi satu majlis, dia cakap benda-benda yang negatif, hendaklah kamu tinggalkan majlis itu sehingga dia telah mengubah perbualannya pada perbualan yang baik, barulah kamu boleh duduk. Jadi dalam hal-hal itu tak apa. Tapi kalau hal-hal dunia, sakit hati dia tak belanja kita apa semua, tak boleh boikot dia lebih 3 hari. Tak boleh bermasam muka. Ni semua dunia punya hal. Kenapa kita nak berlebih-lebihan? Jadi ayat ini Allah Ta'ala nak beritahu berita gembira bahawasanya musuh yang paling kamu tak suka, aku tenggelamkan dan aku matikan dia. Dia mati tu kamu sendiri boleh tengok. Itu yang satu kegembiraan lah. Orang yang paling kita benci, kalau dia kena musibah memang kita seronok padam muka dia. Lalu kita macam tu kan. Selalu kita macam tu lah. Tengok orang yang kita tak suka tiba-tiba kena musibah, kita punya seronok. Macam tu lah. Bani Israel ni, mereka memang tak suka Fir'aun, memang benci. Allah Ta'ala bagi nikmat, orang yang kamu benci mati depan mata kamu sendiri. Wa antum tanzurun. Ni satu benda yang nikmat yang paling besar, kan? Nikmat yang paling besar yang ada pada jiwa Bani Israel. Juga firman Allah Subhanahu wa taala ayat 51, wa iz wa'adna Musa 40 lailatan summa ittakhadhtumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa, yakni memberikan Taurat, sesudah 40 malam lalu kamu menjadikan anak lembu sebagai sembahanmu sepeninggalnya Nabi Musa, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Cerita ni berlaku selepas Nabi Musa dan kaum Bani Israel telah selamat daripada cengkaman Fir'aun. Fir'aun pun dah mati. Lalu adalah cerita-cerita lain yang mana Nabi Musa berjalan dengan kaumnya berjumlah 70,000 orang melalui satu tempat, kaum yang telah melakukan ritual penyembahan berhala. Jadi golongan Bani Israel ni ada yang mencadangkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sebab orang Bani Israel ni memang terkenal dengan sifat dia yang kasar. Mereka panggil Nabi Musa ni bukan Nabi Musa, mereka panggil Musa. Wahai Musa, apa kata kalau agama kita ni kita buat macam mereka ni? Mereka ni tengok ibadah mereka tersusun. Mereka ada agama dan mereka jadikan agama mereka tu ada
ada tempat yang boleh fokus untuk dia buat ritual agama, iaitu buat berhala sembah. Ini bagus. Jadi agama yang kamu bawa ni Musa nampak macam tak fokus. Cakap Allah tu ada, apa simbolnya? Buatlah satu benda simbol ataupun patung ke untuk kita sembah. Tengok, mereka ni telah melakukan satu cadangan yang sangat-sangat tak masuk akal dan sangat-sangat benda yang keluar daripada agama lah. Dia buat bid'ah lah, maksudnya buat benda baru. Mereka sebenarnya tak respect Nabi mereka. Kalau mereka respect, mereka akan terima saja apa Nabi Musa cakap, kami akan sami'na wa ata'na. Lepas itu para sahabat Nabi SAW, jadi Nabi yang ajarkan satu ajaran ataupun wahyu, mereka kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sebab agama ni adalah asalnya ikut sajalah, kamu tak payah cadang agama ni. Kalau kamu cadang, kamu rasa kamu sama pangkat dengan Nabi ke? Kan? Orang yang cadang ni dia rasa macam orang pengurusi tu tak sempurna. Biasanya kalau kita bermusyarat, ialah pengurusi ni minta cadangan sebab bukan semua benda pengurusi tahu. Dia minta cadangan idea dalam hal-hal dunia ni, tak apalah. Memang Nabi SAW pun bermusyarat. Kalau hal-hal dunia, strategi perang, ada kalanya Allah Ta'ala tak turunkan wahyu pun macam mana strategi perang. Nabi kena bermusyarat. Tapi ada benda yang apa, wahyu turun, Nabi tak mesyuarat pun. Nabi tak mesyuarat pun, ni solat maghrib ni kena nak buat 2 ke 3. Nabi tak mesyuarat. Sebab itu wahyu, sahabat pun faham. Mereka akan terima saja. Tapi kalau benda-benda melibatkan teknikal, benda-benda strategi, Nabi bermesyuarat. Bahkan ada pandangan Nabi sekian, kadang-kadang pandangan para sahabat lain daripada Nabi. Para sahabat rasa bersalah, ya Rasulullah, kalau itu wahyu turut sajalah kami ikut. Tak, ni bukan wahyu, ini hanya daripada aku saja. Kalau daripada engkau saja ya Rasulullah, kami cadang sekian-sekian. Seperti mana peristiwa nak berlaku peperangan Badar, Nabi cadang dekat dalam Madinah. Sahabat ada yang cadang buat dekat medan luar. Itu yang berlaku kat Badar tu. Jadi Nabi terima cadangan sahabat. Nabi tak ambil pandangan Nabi. Punya Nabi SAW ni orang yang pemimpin yang hebat, bermusyawarat dalam hal-hal itu. Jadi kita tak boleh menggunakan agama semua benda kan. Jadi ada benda kena bermusyawarat sebab kita tak tahu. Jadi dalam hal ini, hal agama, tak perlu kamu bagi cadangan. Sebab agama itu dah sempurna. Nabi Allah Musa SAW dapat wahyu, kamu terima sajalah. Allah memang tak boleh dilihat. Dia bukan macam makhluk. Jadi tunggu hari akhirat nanti, kita semua akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Semua kita akan bertemu Allah Azza wa Jalla. Nabi kata kamu akan melihat Tuhan kamu seperti kamu lihat bulan purnama yang terang benderang tu. Bukanlah Nabi nak bandingkan sama, tidak. Maksudnya dari segi terangnya kita akan bertemu Allah. Sabar, tak payah nak buat benda-benda bid'ah, nak buat patung. Sini ajaran-ajaran yang jahil. Kemudian selepas berlaku peristiwa itulah Nabi Allah Musa AS diperintahkan untuk naik ke bukit Tur Sina di Mesir, dipanggil Tur Sina. Nabi Musa AS mengambil 70 orang daripada 70,000, setiap 1,000 perlu dilantik seorang ketua untuk follow Nabi Musa untuk menerima wahyu selama 40 hari di atas bukit Tur Sina. Dalam tempoh Nabi Musa 40 hari terima wahyu tu, yang duduk dekat kaki bukit telah melakukan kezaliman tersebut. Wa antum zalimun. Maksud zalimun sini mereka melakukan ritual syirik. Mereka tak sabar, mereka tak puas hati Nabi Musa tak boleh terima cadangan mereka. Mereka telah mengambil anak lembu sebagai alat untuk mereka sembah. Itu mereka bukan syirik. InsyaAllah adik-adik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan sambung lagi cerita berkenaan Bani Israel ni dan apa pengajarannya pada kita. Dan kita belajar tentang kedegilan kaum Bani Israel ni yang sangat-sangat degil. Mungkin kita boleh relatekan dengan diri kita. Sebab Quran untuk kita tadabbur dan tengok pada diri kita. Bukan kita tengok cerita orang, kita patutlah ni cerita orang lain, bukan cerita kita. Tidak. Kita perlu lihat cerita orang dan apa kena mengena dengan kita. Supaya itulah kita dapat tadabbur daripada ayat-ayat Quran yang kita baca. Jadi sekadar itu saja yang kita boleh kongsikan pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.